Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang sudi menghadirkan diri pada hari ini ke webinar kesihatan siri keempat bagi tahun 2023, di mana untuk makluman pada semua peserta, webinar ini adalah anjuran dan kerjasama daripada Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim dan juga Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia. Dan saya ucapkan tahniah juga kepada semua peserta kerana walaupun dalam kesibukan dengan peranan masing-masing, tapi tetap juga meluangkan masa untuk menghadirkan diri untuk sama-sama menggali ilmu berkaitan dengan tajuk yang akan dikupas oleh penceramah jemputan kita pada hari ini, yang bukan calang-calang ya. Dan yang di mana tajuk tersebut adalah berkaitan dengan masalah kesihatan jantung lazim dalam kalangan kanak-kanak. Okay? Dan saya juga mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada penceramah jemputan kerana sudi menerima jemputan untuk berkongsi berkaitan tajuk berkaitan dengan jantung, masalah kesihatan jantung di kalangan kanak-kanak. Dan saya harap Prof dalam keadaan sihat dan bersedia Prof untuk berkongsi, sebab saya rasa semua peserta di luar sana tidak sabar untuk mendengar apa konten yang akan dikongsikan berkaitan dengan masalah jantung di kalangan bayi dan juga di kalangan kanak-kanak itu sendiri. Dan untuk makluman para peserta juga, bagi melancarkan lagi perjalanan program atau webinar ini, saya memohon kerjasama supaya dapat berada di handphone masing-masing atau platform Zoom masing-masing dalam situasi silent mode, supaya tidak ada suara-suara yang boleh mengganggu perjalanan perkongsian yang akan diberikan oleh penceramah jemputan. Dan saya juga memohon untuk pinjam dalam masa 1 jam insya-Allah mata dan telinga para peserta untuk memberikan fokus, untuk memberikan orang kata kerjasama. Kalau ada soalan-soalan contohnya lepas ni dalam masa 1 jam, sebab webinar berkaitan kesihatan jantung, webinar kesihatan ini sendiri bukannya selalu diadakan, dan ambillah peluang pada hari ini untuk sama-sama menggali ilmu. Dan pada para peserta yang ada kemusykilan tentang apa yang dikongsikan, ada soalan-soalan, contohnya bolehlah menaip di ruangan chat di platform Zoom masing-masing. Dan untuk pengetahuan semua juga, perkongsian dalam webinar ini juga dipaparkan di UKM Facebook official, dan boleh juga menaip di ruangan komen tersebut. InsyaAllah saya cuba bacakan di akhir program ini nanti. Kalau contoh di tengah-tengah tu ada ruang untuk saya bacakan, saya akan bacakan. Dan sebelum saya serahkan sesi ini kepada penceramah jemputan, saya ingin tak sabar sebenarnya dan excited sebenarnya untuk membaca latar belakang penceramah, di mana nama beliau adalah Prof Madya Dr. Bilqis Abdul Aziz, yang merupakan pakar perunding pediatrik dan pediatrik kardiologi Pusat Pakar UKM dan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Andorra, hospital yang menjadi idaman kaum ibu sebenarnya. So dari segi latar belakang pendidikan memang sesuai sangatlah dengan untuk mengupas isu pada hari ini, di mana beliau adalah lulusan sebenarnya alumni UKM juga dalam bidang pediatrik. Dan dari segi work experience, pernah buat housemanship dekat Hospital Pulau Pinang, pernah jadi trainee lecturer dekat UKM Hospital Kuala Lumpur, dan pediatrik cardiology training IJN, bukan calang-calang ya macam saya cakap tadi, dan consultant pediatrician and pediatric cardiology HUKM juga, dan sekarang ni menjawat jawatan consultant pediatrician and pediatric cardiologist at UKMSC, HPKK dan Andorra Women and Children Hospital sehinggalah sekarang. So itulah sedikit dari segi latar belakang penceramah jemputan kita. Dan berkaitan dengan tajuk ini juga sebenarnya saya ada terbaca, saya juga tertarik dengan tajuk yang akan dikongsikan nanti berkaitan dengan masalah kesihatan jantung lazim dalam kalangan kanak-kanak, sebab saya ada terbaca satu
satu kisah di dalam media massa yang mana dia menceritakan salah seorang kanak-kanak yang berlaku di daerah Gua Musang, daerah Gua Musang, tak silap saya, di mana kanak-kanak tersebut mengalami masalah jantung sejak lahir dan kemudian bila berusia 9 tahun, kanak-kanak tersebut mengalami masalah, maksudnya kesihatan dia semakin menurun dan mengalami masalah dari segi ada darah beku di kepala dan ada sawan dan akhirnya dirawat di ICU. So kalau kita lihat dekat sini masalah jantung tu kita biasa memberi perhatian kepada dewasa, orang dewasa, jantung di kalangan penyakit jantung di kalangan orang dewasa. Tapi isunya di penyakit jantung juga berlaku di kalangan kanak-kanak yang perlu kita ambil berat dan perlu kita ambil perhatian. Dan saya rasa konten selanjutnya ataupun kupasan selanjutnya ataupun apa sebenarnya mungkin masalah jantung disebabkan oleh, kita dah nak tahu dari segi apa faktor, apa dia punya rawatan contohnya yang akan dikongsikan oleh penceramah jemputan nanti. So untuk tidak membuang masa, saya menjemput Prof. Madiah Dr. Bilqis Abdul Aziz untuk menyampaikan perkongsian. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Elmi kerana pengenalan itu. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta dan kita akan teruskan. Okey, masalah jantung di kalangan bayi dan kanak-kanak apa dia? Right? Apa yang kita maksudkan dengan masalah kecacatan jantung pada bayi dan kanak-kanak? Okey, sebelum kita teruskan, saya just nak kupaskan sedikit tentang pembentukan jantung dalam janin. Ya. Dia akan mula seawal 3 minggu selepas persenyawaan, right? Sel-sel akan bergabung. Daripada 2 sel dia akan berkembang dengan pantas sekali. Ada 3 lapisan, lapisan luar, lapisan tengah dan lapisan dalam. So lapisan dalam yang akan berkembang dia mula-mula akan bentukkan tube seperti ini, bahagian atas dan bahagian bawah. Ini dah 23 hari, maknanya 3 minggu, right? Bermula 3 minggu. Lepas tu dia akan mengalami proses perkembangan biak dengan pantas. So bahagian yang bawah akan berlipat membentuk keadaan jantung. Kita mula nampak pembentukan jantung dan by minggu ke-5, ke-8, right? Dia akan melalui proses pemusingan daripada lurus, dia bengkok dari bawah ke atas, atas ke bawah dan dia akan memusing dari kanan ke kiri. Alright? Dalam proses ini sekiranya berlaku masalah sama ada masalah genetik atau ibu terdedah pada jangkitan-jangkitan tertentu atau mengambil ubat-ubat yang dilarang, mungkin akan ada terkesan pada pembentukan jantung yang menghasilkan jantung yang dibentuk tidak seperti yang sepatutnya. Right? Ini dalam bentuk yang lebih mudah dan bahagian-bahagian pada jantung. Alright, seperti saya terangkan dalam bentuk tube, dia akan berlipat bahagian atas ke bawah, bahagian bawah ke atas dan kemudian dia akan pusing. By 8 minggu selepas persenyawaan, right, 2 bulan, pembentukan jantung pada janin dah hampir sempurna dan denyut dah akan bermula. Kita dapat kesan denyut jantung pada janin. Right. So ini kalau kita lihat pada gambar yang paling atas sebelah kiri, jantung yang kita just dalam bentuk mudah, alright. Jantung kita terdiri pada 4 bilik, sebelah kanan, bahagian atas, bahagian bawah, sebelah kiri, bahagian atas, bahagian bawah. Biru melambangkan darah yang kurang oksigen yang badan kita dah guna akan kembali bilik kanan atas, kemudian pump akan ke bilik bawah, lepas tu dia pump ke dalam saluran darah ni yang bawa darah ke paru-paru. Di paru-paru oksigen ditambah, itu akan menjadi tinggi oksigen, darah merah akan kembali bilik kiri atas, bilik kiri bawah, kemudian dipam ke dalam saluran ini semula ke badan. Right? Now, dalam proses pembentukan jantung, banyak kelainan atau masalah boleh berlaku. Antaranya, lubang pada dinding jantung dalam proses pembentukan. Ini dinding bahagian atas, ada lubang di sini. Biasanya masa dalam kandungan, memang lubang ini perlu untuk pergerakan darah. Tapi bila bayi dilahirkan, lubang ini akan secara semula jadinya tertutup. Tapi ada sebahagian kecil, lubang ini tidak tertutup, so dia akan ada lubang yang menyebabkan pengaliran darah dari bilik atas kiri ke bilik kanan
atas ke bilik kanan bawah dan semula ke paru-paru. So maknanya paru-paru menerima darah yang lebih sedikit daripada biasa. Right? Kelainan yang kedua, lubang itu yang sering kita jumpa, lubang pada dinding bawah. Right? Di bahagian atas, ini bahagian bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, ini dindingnya. Lubang boleh terbentuk pada dinding sebelah bawah, bilik bawah. Right? So kesan daripada lubang tu, darah oksigen merah akan daripada bilik kiri, akan dipump ke bilik kanan, ke dalam paru-paru. So again, paru-paru akan menerima jumlah darah yang lebih daripada biasa. Tanda-tanda berkait dengan besar mana lubang. Right? So ini kita panggil atrial septal defect, ini ventricle. Sebab bilik atas namanya atrial, bilik bawah namanya ventricle. Septum adalah dinding, defect adalah lubang. Right? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ini maknanya okey, ini di luar daripada jantung. So ada sambungan saluran darah daripada saluran darah ke paru-paru dan saluran darah ke badan. Right? Sini saluran tu. Sekali lagi, saluran ni memang perlu masa janin dalam kandungan untuk pengaliran darah. Sebab pengaliran darah dalam janin berbeza dengan pengaliran darah bila bayi dilahirkan. So saluran ni perlu. Bila bayi dilahirkan, melalui proses pernafasan, peningkatan oksigen dalam saluran darah ke paru-paru akan menyebabkan saluran ini tertutup. Right? Dia akan tertutup. Tapi ada sebahagian kecil bayi saluran ini tidak tertutup. Dia masih terbuka. Right? Risiko ni lebih pada bayi yang lahir pramatang. Okey, ini dinamakan PDA. Patent ductus. Saluran ini dinamakan ductus, patent maknanya dia tidak tutup. Ya? Kadang-kadang, okey, daripada bilik kanan ke saluran darah paru-paru ada injak. Kadang-kadang pembentukan injak ni tidak sempurna menyebabkan sempit. So darah daripada bilik kanan ke paru-paru akan dihalang disebabkan sempit. Right? Sama ada di sebelah kanan saluran darah paru-paru atau sebelah kiri saluran darah ke badan. Okey, ini yang sempit. So ini antara kelainan yang sering kita alami pada kanak-kanak, pada bayi. Right? Dan satu lagi adalah saluran darah yang bawa darah daripada bilik kiri ke badan. Selepas tu dia ada kesempitan di situ. So ini menghalang darah ke bahagian bawah tubuh, akan berkurangan. Akan menyebabkan jantung bekerja lebih dan bayi akan ada tanda seawal lepas dilahirkan atau dalam seminggu. Biasanya kelainan ini bayi tidak biru. Ya, dia tidak biru. Dia akan sama macam bayi lain. Dia akan tanda berkait dengan saiz lubang. Kalau lubang kecil, saya akan jelaskan seterusnya. Right? Selain pada itu, ada kelainan yang boleh menyebabkan biru. Bayi kelihatan biru. Sebab ada sejurus selepas dilahirkan ataupun mengambil masa sebulan, 2 bulan sebelum kelihatan biru. Right? Kelainannya ini antara yang biasa, tetralogy of Fallot. Alright, tetra maknanya ada 4 kelainan. Fallot ialah orang yang menemukan kelainan ini. Right? Apa berlaku? Saluran darah yang keluar ke badan, kedudukannya tidak betul. Sepatutnya kedudukan dia pada bilik kiri. Tapi ini dia duduk tengah-tengah, dia menerima darah dari bilik kanan dan bilik kiri. Maknanya darah yang kurang oksigen dan darah yang lebih oksigen akan bercampur dan ke badan. Itu menyebabkan bayi kelihatan biru. Right? Selain pada kedudukan saluran ni, dia ada lubang juga dan kesan daripada itu menyebabkan saluran sempit. Right? Dan satu lagi, kalau dalam proses pembentukan jantung, dia tidak pusing. Ya? Mula saya kata dia dalam bentuk tiup, kemudian dia lipat, kemudian dia pusing. So kalau dia tidak pusing dengan sempurna, saluran darah yang keluar daripada jantung sebelah kanan dengan sebelah kiri akan terbalik. Right? Maknanya darah daripada badan, bilik kanan akan pump terbalik ke semula ke saluran darah ke badan dan darah daripada paru-paru ke bilik kiri akan dipump semula ke paru-paru. Maknanya tak ada berlaku percampuran darah dan ini tidak akan bayi tidak boleh hidup. Right?
Dan antara kelainan lain yang lebih serius, alhamdulillah ini tidak selalu berlaku tapi boleh berlaku. Daripada ada 4 bilik, bayi lahir dengan 3 bilik saja, bilik atas kanan kiri dan bilik bawah sebelah saja. Alright, antara kelainan-kelainan ini. So, soalannya, apakah tanda-tanda yang menunjukkan bayi atau kanak-kanak tu mengalami masalah kecacatan jantung? Bagaimana ibu bapa dapat nak kesan masalah ni? Alright, antaranya bunyi deruan atau kita kata murmur semasa pemeriksaan jantung. Right? Semasa kita buat pemeriksaan, mungkin bayi itu tak ada tanda, tapi bila dengar pada jantung, dia ada bunyi murmur. Right? Kalau masalah jantung tu agak ketara, kalau lubang tu agak besar, kita akan lihat tanda-tanda awal lagi. Ya, masa lepas dilahirkan dalam sebulan atau 2, lihat pada penyusuan dia terganggu. Maknanya bayi cepat penat. Kalau dia menyusu sekejap, dia berhenti sekejap, dia berhenti sebab dia nak kena tarik nafas. Right? Kesan daripada tu berat kurang memuaskan. Pembesaran berat dan naik dia kurang memuaskan. Kita akan lihat pernafasan dia laju. Right? Now, bayi bila dilahirkan memang kadar nafas dia laju. Dalam 1 minit dia akan bernafas 60 kali dalam seminit. Right? Berbanding dengan kita dewasa 20 kali seminit. So bila laju, maknanya dia lebih laju pada tu. Bagaimana kita nak kesan tu? Sebaik-baiknya masa bayi tidur, lihatlah proses pernafasan dia. Kalau laju, you akan nampak pergerakan ototnya akan masuk ke dalam, you akan nampak memang laju. Right? Ataupun denyut jantung yang laju. Okey. Again, bayi yang lahir memang bila berehat, denyut jantungnya laju. Antara 120 ke 160 dalam seminit, berbanding dengan kita dewasa 60 ke 80. Right? So, kalau laju maknanya lebih pada 180. Dan bayi itu tidak aktif, alright, banyak tidur, tidak aktif, sentiasa nampak penat dan perkembangan dia pun akan terganggu. Sekiranya dia ada masalah jantung yang jenis biru, kita akan nampak biru pada bibir dan jari. Dan jika kita cek paras oksigen dia, akan kurang daripada 92%. Right? Itu antara tanda-tanda. Okay. So, right. So bergantung pada gejala dan saiz lubang. So kalau kita cakap, kita berbincang tentang masalah jantung berlubang. Ini yang sering dialami, right? Tanda tu bergantung pada saiz lubang. Dia boleh saiz dia kecil, sederhana atau besar, right? So sekiranya saiz kecil, okey, apa tu kecil bergantung pada saiz bayi. Biasanya kalau kita ukur masa kita buat pemeriksaan ekokardiografi, semua bayi yang ada masalah jantung akan melalui pemeriksaan ini, right? Kita akan ukur saiz jantung, saiz lubangnya. So kalau lubang tu kurang daripada 0.5 cm, tiada bengkak pada bilik-bilik pada jantung, right? Ataupun saluran darah, maknanya saiz tu kecil. So maknanya jumlah darah yang mengalir melalui lubang tu tidak terlalu memberi kesan pada fungsi paru-paru dan jantung. So biasanya dia tak ada tanda apa-apa, right? Dia tak ada tanda, bayi itu sihat macam biasa, pembesaran pun tidak terbantut, nyusu macam biasa, berat naik macam biasa, perkembangan pun biasa. Cuma masa dalam pemeriksaan kita akan dengar deruan atau murmur, right? So bila pemeriksaan kita akan lihat kalau lubang tu kecil, memang tidak perlu apa-apa rawatan, right? Dia tak perlu ubat-ubatan sebab dia tak ada tanda apa-apa. Sebab kita tak tutup lubang yang kecil, sebab kalau kita banding risiko lubang tu dengan risiko pembedahan, right? Walaupun risiko pembedahan tu tidak tinggi, cuma dia lebih tinggi daripada kita biar saja bayi yang dengan lubang tu. Cuma dia perlu rawatan susulan dengan pakar jantung kanak-kanak, perlu pastikan kesihatan gigi yang baik. Maknanya perlu dirujuk pada doktor gigi awal lagi untuk menentukan gigi, sebab situ adalah antara penyebab yang dia, kalau gigi dia rosak, kuman ini daripada bahagian gigi itu boleh masuk melalui darah
dan ke jantung dan akan menyebabkan jangkitan pada jantung, dan ini boleh menjadi masalah yang serius. Okey, itu kalau dia ada lubang, tak kisah sama ada lubang ASD atau VSD, ya, lubang bahagian atas atau bahagian bawah. Kalau kecil, kanak-kanak tu tiada tanda, kita tak perlu buat rawatan tertentu. Cuma buat rawatan susulan, pastikan kesihatan fizikal dengan gigi yang baik. Kalau lubang tu sederhana atau besar, maknanya kanak-kanak tu akan ada gejala, akan ada tanda, right? Penyusuan dia terganggu, pembesaran dia terbantu, perkembangan fizikal dia mungkin akan terganggu. Okey, so keadaan begini memerlukan rawatan yang tertentu. Kita akan mulakan dengan ubat-ubatan untuk mengurangkan tanda dan gejala supaya masa kita buat pembedahan, right, dia akan respon dengan yang baik, maknanya dia akan cepat sembuh. Setiap kali kita membuat pembedahan jantung, pakar bedah jantung akan memastikan, pakar bius dengan pakar bedah jantung akan memastikan tiada sebarang jangkitan pada kanak-kanak, right? Gejala kegagalan jantung tu dikawal dengan baik, right? Supaya risiko pembedahan tu dapat dikurangkan. Right? Walaupun risiko dia tidak tinggi sebab pakar bedah kita dah mahir melakukan pembedahan, kita still prefer lebih perlu bahawa risiko untuk jantung tu dikurangkan supaya kanak-kanak atau bayi tu dapat sembuh dengan secepat mungkin. So ini yang masalah jantung biru yang biasa kita kanak-kanak di kalangan kanak-kanak di Malaysia, tetralogy of Fallot, dia ada lubang, kedudukan saluran yang tidak betul dan saluran darah ke paru-paru sempit. Right. So ini memerlukan pembedahan yang lebih sebab dia akan tutup lubang dan betulkan sempitnya. Right? Biasanya kanak-kanak ni akan ada gejala biru, dapat dikesan seawal 2 atau 3 minggu, right? Akan dirujuk pada doktor, pembedahan akan dilakukan, ini memang perlu pada pembedahan, tak ada cara lain, dan dia akan dilakukan antara umur 1.5 tahun ke 1.5 tahun, right? Dengan adanya pakar bedah jantung kanak-kanak, banyak daripada pembedahan dapat dilakukan seawal mungkin, seawal bayi baru lahir ataupun masa antara lahir hingga setahun. Kebanyakan pembedahan dapat dilakukan semasa bayi lagi. Okey, yang saya sebut tadi bunyi deruan, murmur. Adakah ini merupakan tanda masalah pada jantung kanak-kanak? Right? Sekiranya kita dengar murmur, adakah ini bermaksud jantung ada kelainan pada jantung? Okay. Semua kanak-kanak yang mempunyai masalah jantung akan ada deruan pada semasa pemeriksaan, right? Ini dikesan semasa kita buat pemeriksaan. Tetapi ada sebahagian bayi atau kanak-kanak dapat dikesan deruan, murmur pada jantung, tapi tiada masalah jantung, tiada gejala, pembesaran normal, aktif seperti kanak-kanak lain. So, lain kata, kalau kata kanak-kanak itu berjumpa dengan doktor sebab-sebab lain, demam, batuk atau ada sesama, dan doktor membuat pemeriksaan, dengar bunyi, alright, murmur, deruan. So, akan dirujuk pada doktor pakar kanak-kanak untuk memastikan sama ada masalah pada jantung. So, bila dibuat pemeriksaan ekokardiografi, kita lihat keadaan jantung tu normal. Jantung tu normal, fungsi dia normal, tak ada sempit, tak ada lubang, tak ada masalah apa-apa. Right? So, untuk ni dia tak ada masalah, tak perlu buat apa-apa, tak perlu risau. Bunyi itu akan hilang as kanak-kanak tu membesar. Right? Apa punca bunyi itu? Disebabkan pengaliran darah yang laju dari biasa. Ini semasa kanak-kanak tu demam, denyut jantung akan naik menyebabkan pengaliran darah lebih laju. Ataupun kalau keadaan yang kekurangan darah, anemia, right, jantung akan bekerja lebih untuk pump darah ke tubuh, alright, menyebabkan denyut dia naik, ataupun semasa aktiviti sukan. Alright. So, lain kata, semua masalah jantung yang pada bayi kanak-kanak akan mengalami hampir semua, ya, murmur atau deruan. Tetapi ada sebahagian deruan tu atau murmur tiada gejala masalah pada jantung. Saya harap faham tu, ya.
So okey, apa punca berlakunya masalah kecacatan jantung pada bayi? Right, ini soalan yang sering ditanya. Mungkin masalah genetik, alright. Kanak-kanak yang 50% kanak-kanak dengan sindrom Down syndrome boleh berkait dengan masalah jantung. 30% kanak-kanak dengan Turner syndrome boleh ada masalah jantung, dan hampir kesemua kanak-kanak yang Edwards syndrome mengalami masalah jantung. Ini masalah genetik. Kelebihan kromosom, ya. Kromosom manusia ada 46, XX kalau perempuan, XY kalau lelaki, right? Sindrom Down dia mempunyai 47, alright, kelebihan satu, sama ada pada kromosom 13, 14 atau 21. Turners kekurangan kromosom. Instead of 46, dia ada 45 sahaja. Edwards again kelebihan pada kromosom 18. Sekiranya masa dalam kandungan ibu mengalami kencing manis dan tidak dikawal dengan baik pada awal kandungan, ingat ya, jantung mula terbentuk pada 3 minggu selepas persenyawaan, right? So sekiranya sebelum mengandung mengalami kencing manis, kalau buat perancangan untuk mengandung, pastikan kencing manis itu dikawal dengan sebaik-baiknya, ya, supaya kurang risiko dalam proses pembentukan jantung semasa dalam kandungan. Ubatan-ubatan yang terlarang, alright, yang kita tahu dapat ada kesan pada jantung, thalidomide, alhamdulillah sekarang kita dah tak beri ubat ni. Awalnya dibagi untuk ibu yang mengalami muntah yang teruk awal mengandung, ya, hyperemesis. Ini untuk ubat untuk yang mengalami masalah jantung, right? Statin, ubat-ubat tertentu yang mengandungi isotretinoin yang untuk jerawat, ataupun sekarang ramai yang hendak lihat awet muda, alright, antara kandungan ubat dia. So kena berhati-hati. Walaupun kita kata cuma pada luaran kita apply pada kulit, sebahagian akan diserap ke dalam darah. Jumlahnya berbeza. Kalau kita sering mengguna, mungkin jumlah secara berkala akan bertambah. Ya, ubat sawan yang tertentu atau ubat yang merawat anxiety yang tertentu. Okey, kalau ibu mengambil alkohol atau dadah yang terlarang atau merokok, right? Semua ni boleh menyebabkan kelainan, alright, pada dalam proses pembentukan jantung. So okey. So kalau kanak bayi itu okey, kesan kita boleh kesan masalahnya sejak dari awal lagi, ya. Semasa ibu mengandung, kalau pembentukan jantung yang serius dapat dikesan semasa pemeriksaan detail ultrasound, ya. 2D sahaja, tak perlu 3D, tak perlu 4D, tak perlu 5D atau 6D. 2D sahaja. Yang biasa, kalau yang membuat ultrasound, detail ultrasound untuk janin tu berpengalaman, dia dapat kesan kelainan dan akan rujuk pada pakar jantung kanak-kanak untuk melihat pada kelainan. Kenapa ini penting? Supaya kita dapat buat perancangan ibu bersalin di hospital yang mempunyai pakar jantung kanak-kanak supaya dapat beri rawatan yang sebaiknya semasa dilahirkan ataupun jika perlu semasa mengandung, ya. Dan rawatan seterusnya dapat dirancang dengan sebaiknya. Right? Kalau kelainan itu kecil saja, mungkin tak dikesan semasa mengandung. Dapat dikesan macam saya bagi tahu, alright, pemeriksaan bayi selepas dilahirkan, mendengar bunyi jantung, dengar pada bunyi deruan. Kita sekarang semua bayi akan bayi lepas lahir, lepas 6 jam, ujian saringan pulse oximeter untuk melihat pada paras oksigen. Walaupun dia tak dapat kesan semua masalah jantung, tapi sebahagian yang jantung biru dapat dikesan, ya. Ataupun pemeriksaan bayi semasa datang untuk diberi vaksinasi, alright, masa umur 2 bulan, 3 bulan, buat pemeriksaan, lihat pada berat dia, periksa pada kadar pernafasan, kadar denyut jantung, right? Sekiranya tidak memuaskan, bayi akan dirujuk pada doktor untuk pemeriksaan yang lebih lanjut, right? Now, kalau semua bayi kita yang lahir dengan masalah genetik seperti sindrom Down, akan dirujuk pada pakar jantung untuk melihat pada jantung, melihat sama ada
jantung terkesan dalam sindrom. Ataupun bayi yang mengalami pembesaran lambat, alright, berat dan panjang naik tidak memuaskan atau kelewatan pada perkembangan, alright, dia akan dirujuk juga untuk melihat sama ada masalah jantung. Sebab sebahagian kecil daripada masalah jantung ni mungkin dia tak banyak tanda. Mungkin dia biru tapi tak nampak sangat biru. Cuma dapat dikesan kalau kita buat pulse oximetry, right? Dan tak semua masalah jantung tu ada bunyi murmur, deruan. Sebahagian kecil, minority, mungkin ada masalah yang serius tanpa bunyi murmur, right? So sebab tu perlu pada pemeriksaan doktor pakar jantung kanak-kanak. So apa antaranya, kita akan periksa kanak-kanak, lihat pada berat, panjang, bilik kepala, lihat pada kadar pernafasan, kadar denyutan jantung, dengar pada bunyi paru-paru, bunyi jantung, periksa pada perut dia, right? Periksa pada nadi, okay? Ini kalau perlu kita buat ECG untuk melihat sama ada perubahan pada denyut jantung dia. Sorry. Kalau perlu kita buat X-ray, okay? So nasihat saya, kalau kanak-kanak tu pada doktor semua, kalau kanak-kanak tu tiada sebarang gejala, cuma dikesan ada murmur, tidak perlu buat X-ray atau ECG. Sebab biasanya ECG dan X-ray adalah normal, right? Dan bukan mudah nak lakukan ECG pada bayi ataupun X-ray pada bayi. Tapi kalau dia ada gejala, dia ada tanda pembesaran dia terbantut, memang perlulah. Kalau kita lihat sama ada mungkin berkait dengan masalah jantung, memang perlulah buat chest X-ray dengan ECG. Right? Dan seterusnya, ini semua kanak-kanak yang kalau suspek mempunyai masalah jantung akan dibuat pemeriksaan ekokardiografi. Alright? Eko tu maknanya sama seperti ibu yang masa mengandung buat ultrasound, konsep yang sama, cuma dia punya probe tu ada berbeza sikit untuk melihat struktur pada jantung. Right? Kita melihat pada semua bilik dia, pada dinding, pada injak, pada saluran, untuk melihat sama ada masalah. Fungsi jantung, pam dengan normal atau kurang, right? Dapat dikesan oleh eko. Hampir 95% saya boleh katakan diagnosis dapat dibuat dengan pemeriksaan eko. Kadang-kadang untuk info yang lebih lanjut, kalau tidak dapat dikesan dengan eko, mungkin bayi ini atau kanak-kanak perlu membuat pemeriksaan lanjut seperti CT scan, angio ataupun MRI jantung. Ya. So perlu rawatan, bayi yang mana perlu rawatan dan apakah rawatan yang kita dapat beri untuk kanak-kanak ini. Sensitif. So macam saya cakap sebelumnya, kalau bayi itu mempunyai lubang yang kecil, tiada sebarang tanda atau gejala, pembesaran dia tidak terganggu, kita tak perlu buat apa-apa rawatan. Right? Sekiranya lubang itu sederhana atau besar, kita mula dengan ubat untuk mengawal tanda dia. Lepas tu dia akan diberi rawatan untuk jantung berlubang, right? Boleh rawatan tanpa pembedahan seperti atrial septal defect, lubang pada dinding sebelah atas. Kita ada alat yang kita boleh letak untuk menyumbat lubang itu, right? So ini melalui proses kateterisasi, maknanya kita masuk tube melalui saluran darah pada kaki, arah pada jantung, dan dalam tube itu kita masukkan alat dan kita akan kembangkan pada bahagian lubang. So tiada bekas bedah pada jantung dia. So alright, so memang ini yang sebaik-baiknya lah, okay? Juga untuk PDA, iaitu saluran yang menyambungkan dua saluran besar luar pada jantung. Semua bayi kita akan rawatan dia, kita letakkan alat untuk menyumbang tanpa pembedahan. Right? Kecuali kalau lubang itu terlalu besar dan kanak-kanak itu terlalu kecil untuk terpaksa guna alat yang besar, dan maknanya tidak sesuai untuk alat, dia akan perlu buat pembedahan untuk tutup lubang. Untuk lubang bahagian bawah jantung, bawah bilik ya, ventricle, boleh sama ada pembedahan atau tanpa pembedahan, bergantung pada kedudukan lubang itu. So sekiranya kedudukan lubang itu jauh daripada saluran darah,
alright, tidak mengganggu struktur-struktur lain, ada alat untuk menutup lubang. Tetapi sekiranya terlalu dan terpaksa membuat melalui pembedahan untuk tutup lubang itu. So ini lebih jelas sikit, alright, lubang bilik atas, alright, dan ini alat dia, maknanya tiup melalui saluran darah dari kaki terus ke dalam jantung dan alat tu diletak sumbat pada lubang. Ini untuk lubang bahagian bawah, alright, ini bilik atas, bilik bawah. Kalau kedudukan lubang tu di bahagian tengah atau atas sikit tapi jauh dari injak supaya lubang tu tidak tertangkap pada injak jantungnya, alright. So boleh buat melalui tanpa pembedahan. Sekiranya terlalu besar atau dekat dengan injak, sama ada injak dalam jantung atau saluran, dan kita akan tutup melalui pembedahan. Kita akan guna patch sintetik Gore-Tex patch untuk nampal lubang itu. Sekali dah tutup, kita tak perlu berulang. Sama juga dengan alat, sekali kita letak alat tu, kita tak perlu ganti. Dia akan duduk dalam jantung tu sehingga sepanjang hayat budak. Tak perlu ganti ke yang lebih besar. Sekiranya masalah sempit, injap yang sempit, ini bilik kanan atas, bilik kanan bawah, ini saluran darah yang bawah, darah ke paru-paru. Sekiranya injap tu sempit, kalau sempit dia sederhana atau serius, sederhana maknanya sempit lebih daripada 50%, alright, atau serius lebih daripada 80%, kita akan masukkan tiub tanpa pembedahan, again, catheterization, masukkan tiub yang ada belon pada hujung dia, dan kita akan kembangkan belon itu untuk membuka sempitnya. Right? Dan sekiranya masalah saluran yang keluar daripada bilik kiri ke badan sempit di sini, ini perlu proses pembedahan. Right? Kita akan potong bahagian sempit dan sambung balik bahagian yang tidak. Boleh buat masa bayi lagi, once kita dah kesan masalah ni, kita dah boleh buat pembedahan. Kesemua ni boleh dibuat masa bayi lagi. Just nak share, ini adalah pembedahan jantung tidak bergantung pada pakar jantung sahaja. Dia memerlukan satu pasukan, right? Terdiri pada pakar bius, alright, bius kanak-kanak yang perlu beri bius, of course pakar jantung, alright, OT-nurse, right, jururawat yang akan membantu dalam proses pembedahan, dan ini adalah perfusionist, alright. Perfusionist ni dia menjaga alat yang bypass, right? Bila kita kata bypass, maknanya sebagian besar semasa buat pembedahan jantung, jantung tu denyut dia perlu diberhentikan. Maknanya kita matikan sekejap jantung tu, so fungsi tu akan diambil alih oleh alat ni yang berfungsi sebagai jantung, right? Pakar bius akan mengawal peralatan untuk berfungsi sebagai paru-paru. Right? Ini adalah penting juga, ya. Perfusionist juga penting. Alright, untuk memberi masa doktor melakukan pembedahan, tutup atau betulkan apa-apa kelainan. Once dah siap tu, dan alat ni akan darah tu akan disambung balik, dialih balik ke dalam jantung untuk jantung mula berfungsi. Alright, ini masa dalam pembedahan. Selepas pembedahan, of course pasukan di ICU juga penting, pakar intensivis yang menjaga, memastikan kanak-kanak tu keluar daripada bius, keluar daripada kesakitan, dan paru-paru dan jantung dapat berfungsi dengan biasa. So pembedahan ni bukan benda yang mudah, memerlukan pada pasukan yang terlatih. So sebab tu kita tidak ada pakar, especially untuk kanak-kanak, sebab pakar jantung kanak-kanak perlu latihan yang lebih daripada pakar jantung dewasa. Right? So di Malaysia, tempat tertentu, of course kita semua tahu, Institut Jantung Negara, Hospital Serdang, right? Hospital di Johor, Hospital Sultanah Aminah di Johor boleh melakukan sebahagian, alright, tidak semua. Yang serius akan dirujuk sama ada ke IJN atau Hospital Serdang. Alright, di Sabah dan Sarawak juga dapat membuat pembedahan yang mudah. Kalau yang serius akan dirujuk di Hospital Kuala Lumpur. Alright, kelihatan kanak-kanak selepas pembedahan, alright, ni mungkin dalam umur setahun saya rasa.
Okey, ini kelainan pada tetralogy of Fallot yang menyebabkan jantung biru ya. Kedudukan saluran darah yang tidak betul, lubang dan saluran darah yang keluar ke paru-paru sempit. Okey, pembedahan dia lubang tu akan ditampal, cara menampalnya akan menyebabkan darah daripada bilik kidney akan semua ke dalam saluran darah merah. Alright, ke saluran darah aorta. Okey, so penampalan akan dibuat di sini. Okay, dan juga pembetulan yang sempit tu akan dilebarkan. Ya, kalau perlu tukar injak, kita akan tukar injak pada saluran darah paru-paru. Okay, Prof. Prof, kita ada 10 minit lagi, Prof, untuk tamatkan sesi. Sure. So, selain pada masalah jantung, antara lain boleh jadi nadi. Kadang-kadang jantung yang mempam darah ke badan, nadi adalah isyarat untuk jantung berdenyut untuk pam jumlah darah yang sesuai ke badan. Right? Ini denyut jantung yang normal, kadar pernafasan dan tekanan jantung. Right? Ini untuk so kita dapat lihat, alright, perbezaan dia. Sebab denyut jantung laju, demam, bersukan, banyak menangis atau ketawa, keadaan dehydration disebabkan cerit-berit, muntah atau kurang minum air, kesakitan, kekurangan darah atau kekurangan oksigen. Semua ini akan menyebabkan denyut jantung akan menjadi lebih laju dari biasa. Right? Dan kadang-kadang ada gangguan pada denyut dalam jantung, terlalu laju atau terlalu perlahan. Ini yang terlalu laju, ini yang terlalu perlahan. Right? Itu masalah jantung dapat dikesan, rawatan bergantung pada punca dia. Okay? Selain pada masalah jantung sejak dilahirkan, ada jangkitan tertentu boleh terkesan pada jantung. Ya? Rheumatic pada kanak-kanak 5 tahun ke atas, kesan menyebabkan demam, sakit sendi, menjadi ruam, alright? Dan ada kesan pada injak jantung. Demam Kawasaki pada bayi kurang dari 5 tahun, dan jarang-jarang sekali myocarditis, maknanya jangkitan pada otot jantung. Ini antara kuman yang boleh menyebabkan myocarditis, tapi ini jarang berlaku. So, apa yang penting? Menjaga kesihatan yang baik semasa mengandung, elak mengambil ubat-ubatan atau suplemen yang tidak diketahui semasa mengandung. Walaupun dikatakan natural, tiada, semua yang even natural kalau ambil berlebihan boleh ada kesan pada kita ya. Sekiranya anak mengalami masalah kelainan jantung, ikut nasihat doktor, pastikan menjaga kesihatan gigi dengan baik dan mendapat rawatan dan nasihat yang awal sekiranya mempunyai tanda-tanda seperti yang dinyatakan. Right. Dan antara yang sering kanak-kanak bawa jumpa doktor dan para ibu bapa agak risau, kanak-kanak tu mengadu sakit dada. Right? Kalau kita lihat sini, punca utama sama ada disebabkan tulang rusuk, kadang-kadang dia membesar dengan cepat menyebabkan sakit. Jangkitan kuman pada paru-paru boleh menyebabkan sakit dada, ataupun kadang-kadang asma disebabkan batuk yang teruk. Anxiety, kalau mengalami masalah mental anxiety, boleh sakit dada. Reflux gastroesophageal, alright, ataupun trauma pada dada. Nah, bila kita belum dapat rawatan, sekiranya sakit dada semasa melakukan aktiviti, bila dia melakukan aktiviti, dia rasa sakit dada. Palpitasi maknanya dia terasa denyut jantung, dia dapat. Biasanya kita tak dapat nak rasa jantung kita berdenyut, right? Benda ni just natural. Kalau tiba-tiba kita terasa, tanpa melakukan aktiviti apa-apa, perlu mendapat rawatan. Kalau atau dia pitam, okay? Ataupun sejarah keluarga dengan masalah denyut jantung yang melaju atau slow, mati menggenjut pada kalangan yang muda, atau masalah genetik berkaitan dengan jantung. Okey, itu aja yang saya nak kongsi tentang masalah jantung kanak-kanak. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan. Okey, terima kasih Prof. Dan saya yakin dengan perkongsian tadi tu dah sedikit sebanyak memberi manfaat kepada peserta di luar sana, dan saya tertarik dengan
ilmu baru juga pada saya dan mungkin peserta di luar sana, di mana ubat-ubatan ni, ubat jerawat sendiri ya Prof, dan juga ubat lagi satu tu ubat anxiety, itu pun beri kesan juga kepada kanak-kanak tu, kesan kepada masalah jantung di kalangan kanak-kanak. So dekat sini Prof, ada soalan daripada peserta, iaitu adakah pengambilan asid folik boleh membantu dalam mengelakkan risiko masalah jantung pada bayi Prof? Tidak, pengambilan folik ni untuk pembentukan saraf dan tulang belakang dia. Right? Sekiranya kekurangan folik, dia boleh ada masalah pada pembentukan saraf tulang belakang. Dia tak ada kesan pada jantung. Okey, dan ada soalan lagi ke daripada peserta? Boleh type di ruangan chat. Sekiranya tak faham apa yang diterangkan tadi. Sekiranya ada apa-apa perkara yang tak dipahami, ambil peluang masa ni untuk bertanya dengan pakar tengah jantung sendiri untuk kanak-kanak. Okey, sementara peserta menulis kemusykilan, soalan-soalan kemusykilan mereka Prof, saya juga ada ingin bertanya pada Prof. Tadi saya lihat Prof ada kongsikan berkaitan dengan masalah jantung di kalangan kanak-kanak itu sendiri. So mungkin Prof boleh kongsikan sejauh mana Prof dari segi kritikalnya kes ni, dari segi statistik masalah jantung di kalangan kanak-kanak dari segi kategori-kategori yang Prof nyatakan tadi tu. Adakah peningkatan setiap tahun ke macam mana Prof? Peningkatan tu tidak, ya, dia sama. Okay. Kalau kita lihat pada risiko, okay, dalam 1000 kelahiran 3% akan ada masalah jantung, right? Antara 3% kebanyakan 8% yang tidak serius, okay? Mungkin jantung berlubang yang kecil, saluran yang PDA yang tak tutup, okay? So 20% yang serius yang masalah jantung biru. Dan Prof, selepas dikesan mengalami masalah jantung di kalangan kanak-kanak tersebut dan adalah dipunya proses rawatan dia sendiri, sama ada melalui pembedahan ataupun ubat-ubatan. So dari segi proses rawatan tersebut, peluang penyembuhan dia tu macam mana Prof? Adakah dia akan sembuh sepenuhnya ataupun bila dia membesar tu dia akan berlaku juga risiko-risiko lain Prof? Okey. Kalau kita bercakap tentang masalah jantung kongenital, maknanya lahir dengan masalah jantung. Kalau kata jantung berlubang, ya, sama ada di kita kata ASD, BSD atau PDA, ya. So once kita dah tutup melalui pembedahan atau pakai alat, dia akan tutup. Right? Okay. Tak perlu tu, maknanya dia akan sembuh macam biasa. Sembuh macam biasa. Cuma kadang-kadang kalau lubang ni besar, yang BSD ni kalau lubang dia besar, dan kita buat pembedahan, sebab lubang besar ni tak boleh pakai alat, ya. Alat ni lebih pada kanak-kanak yang dah besar sebab alat ni agak besar. Okey, so kita perlu masukkan tube yang besar untuk nak sumbat. So kanak-kanak tu perlu sekurang-kurangnya 15 kilo ke atas. So bila lubang tu besar, gejala dah ada pada masa bayi, dia tidak boleh buat melalui alat. Terpaksa buat pembedahan untuk menampal lubang ni. So kadang-kadang lubang tu besar, mungkin penampalan bila kita menampal dia tak sempurna. Tertinggal sebahagian kecil. Masih ada lubang tapi kecil saja. Alright? Dua kemungkinan, as masa berlalu lubang tu boleh tutup sendiri ataupun dia akan jadi kecil. Alright? So kalau macam kita dah jelaskan, lubang yang kecil dia tak ada tanda-tanda. Alright? So dia akan sembuh macam biasa. Cuma perlu menjaga kesihatan, tidak mendapat kesihatan pada gigi lah, sebab itu antara punca kenapa kuman pada gigi yang tidak dijaga dengan baik, sekiranya kuman tu masuk ke dalam darah boleh singgah di jantung dan menjadi jangkitan yang boleh rosak injap, dan terpaksa buat pembedahan yang lebih besar untuk membetulkan injap atau mengubah injap tu kepada injap yang artificial. Tapi ini dalam risiko dia tidak tinggi lah, maknanya jumlah yang kecil. Maksudnya kat sini Prof? Ya, sekejap. Kalau masalah jantung yang biru, kalau yang kita kata jenis tetralogy of Fallot, alright, kita buat pembedahan, dia akan sembuh, tiada lagi biru, tiada lagi masalah, right? Cuma dia perlu rawatan seterusnya sebab untuk melihat fungsi jantung as dia membesar. Alright, kebanyakan tiada masalah, more than 90% tiada masalah, tapi mungkin sebahagian kecil dalam 10% lepas membuat rawatan untuk tetralogy of Fallot, right?
ada kesan pada mungkin yang kita besarkan sempit tu mungkin akan sempit balik dan perlu membesarkan semula. Maksudnya kat sini Prof, selepas pembedahan tu sendiri sampailah dia dewasa, perlu juga kepada penjagaan itu sendiri ya Prof, supaya dia sentiasa sihat lah ya. Ya, ya. Okey. So ada soalan ke? Dekat sisi nampak tak ada soalan ni. Saya tak perasan, saya check lagi. Sementara tu cuma nak bagi tahu kalau dia ada masalah jantung yang serius yang macam kita tunjuk dalam gambar. Saya cari. Yang ada yang satu bilik di bawah je, kita tak boleh buat pembedahan nak bagi dia jadi 4 bilik. So pembedahannya bukan nak betulkan. Alright, kita tak boleh betulkan jantung yang 3 bilik ni jadi 4 bilik. Cuma apa kita betulkan, kita asingkan darah biru supaya tidak bercampur dengan darah merah. Right? So bahagian bilik ni akan cuma pam darah yang daripada paru-paru sahaja. So yang bilik kanan ni akan ada kita buat cara dia untuk bypass supaya darah tidak pergi ke bilik ni, dia terus ke paru-paru supaya oksigen ditambah di paru-paru dah akan balik. Right? So ini adalah kita kata palliative. Okay? So kita tak dapat nak cure, nak betulkan, kita dapat nak ubah sedikit. So memang dia memang memerlukan rawatan susulan, alright? Dan jangka hayat dia bergantung pada kejayaan pembedahan itu. Okey Prof, mungkin last soalan Prof daripada saya sendiri. Tadi di awal sesi tadi saya ada ceritakan berkaitan dengan salah satu kisah seorang kanak-kanak yang ada masalah jantung semasa kecil tu Prof. Maksudnya bila waktu lahir dia dah dikesan ada penyakit jantung sejak lahir, tapi bila dia membesar tu dia dapat pula macam sawan, ada darah beku. Jadi dalam berdasarkan kisah ini Prof, adakah selain daripada jantung sendiri memberi kesan lain pula, contoh tadi sawan dan juga ada darah beku dalam kepala sampai dia menyebabkan dia jadi sampai kena rawatan di ICU lah Prof. Macam mana dengan situasi tu Prof? Itu risiko kanak-kanak yang ada masalah jantung biru. Okey. Dia bukan semua. So masalah jantung biru ni maknanya sebab darah daripada badan darah ni akan melalui lubang dia akan ke bilik kiri, daripada bilik kanan ke bilik kiri. Sebenarnya bila darah ke paru-paru, fungsi paru-paru selain daripada menambah oksigen juga menapis kalau ada apa-apa kuman yang halus. Okey, nak elakkan jangkitan ke tubuh. So bila dia ada biru, so darah ni tidak mengalir ke paru-paru, so tak berlaku proses penapisan tu. So kuman tu boleh ke kiri, bahagian bilik kiri, dan ini akan dipam ke tubuh dan dia akan ke seluruh badan dan ke bahagian otak. So di otak ada darah, salur darah yang kita kata macam DN, right? So ini yang akan menambah risiko untuk dia mendapat jangkitan kuman pada otak yang menyebabkan sawan. Right? Maknanya sawan disebabkan sama ada darah beku, bila masalah jantung biru, sum-sum tulang akan juga menghasilkan lebih sel darah merah untuk itu respons ya, sebab badan kesan tak cukup oksigen darah biru. So untuk meningkatkan oksigen dihasilkan lebih darah merah. So kandungan darah merah tu lebih tinggi dalam proses jangka masa lah 4 tahun 5 tahun. So menyebabkan darahnya pekat. So bila darah pekat, aliran darah ke dalam saluran darah yang halus tu terganggu. Dia akan jadi beku di situ dan akan menyebabkan sawan. Sebab sebahagian daripada salur darah di bahagian otak tu dia dead end, right? So maknanya darah ke situ dia tak ada cabang-cabang. So itu menyebabkan kuman boleh berkumpulan ke situ, menyebabkan jangkitan, menghasilkan sawan. Ataupun darah beku di situ again menyebabkan sawan. So biasanya masalah jantung biru ni tu yang kita perlu buat pembedahan seawal mungkin. Masa dalam bayi atau dalam masa setahun, 2 tahun, paling-paling lewat pun 3 ke 4 tahun. Tergantung pada kesesuaian kanak-kanak tu untuk melalui pembedahan. Okey, nampaknya Prof ada lagi 2 soalan Prof. Satu soalan kita ambil lagi 2 soalan ni, insya-Allah.
Okay, yang pertama adalah adakah bayi yang terdedah kepada asap rokok boleh menyebabkan atau vape itu sendiri boleh menyebabkan risiko masalah jantung yang lebih kronik kepada bayi? Okey, semua bayi yang asap rokok masalah pada paru-paru. Alright? Dia akan ada kesan pada perkembangan paru-paru, dia boleh menyebabkan jangkitan pada paru-paru, dia boleh menyebabkan respon seperti asma pada paru-paru. So ini dalam jangka proses yang lama, kerosakan pada paru-paru akan ada kesan pada jantung. Alright? So sebaik-baiknya berhenti merokok, berhenti vape, tiada baiknya pada orang yang merokok atau mengambil vape dan semua ahli keluarga yang terdedah padanya. Okey, last Prof, sekiranya anak anda ada masalah VSD dan perlukan pembedahan, apa risiko selepas pembedahan yang perlu dititik beratkan? Berapa lama juga perlu ambil ubat untuk post operation itu sendiri? Okey, biasanya kalau pembedahan berlaku dengan berjayanya, alright, kebanyakan more than 95% kalau kita buat pembedahan untuk menutup lubang, sebab bayi itu sebelum tu memang dah ada ubat yang dimakan untuk kurangkan fungsi jantung, kita akan teruskan ubat ni selama 6 minggu. Right? Dan lepas 6 minggu akan dibuat pemeriksaan untuk melihat balik sebab dalam proses kita rasa kebanyakan more than 95% by 6 minggu dah sembuh seperti sedia kala, luar dan dalam. Alright? Pada kulit yang bekas pembedahan, pada tulang rusuk yang kita terpaksa potong untuk to reach the jantung, alright? Lubang yang kita tutup, kita tampal tu, alright? Semua ni 95% akan sembuh by 6 weeks. So kita akan buat pemeriksaan by 6 weeks. Kalau semua okey, jantung dah tidak lagi bengkak, tampal dia dah complete, fungsi dia dah normal, ubat tu boleh diberhenti dan kanak-kanak ni boleh menjalankan aktiviti macam biasa, macam kanak-kanak yang tiada masalah jantung. Cuma nasihat kalau dia nak mengambil bahagian sukan pertandingan, right? Kita perlu assess fungsi jantung. Maknanya kanak-kanak ni perlu melalui stress test untuk kita pastikan, right? Jantung tu berfungsi seperti biasa sebelum kita benarkan dia untuk aktiviti pertandingan. Aktiviti biasa tiada masalah. Dia boleh teruskan main bola dengan kawan-kawan, main badminton, tiada masalah. Cuma kalau dia nak ambil, kalau kata dia bagus, alright, ada potensi untuk memenangi pingat di taraf antarabangsa, right, dia perlu melalui stress test untuk memastikan jantung dapat bertahan dalam keadaan aktiviti yang bertambah. Okay. Fine, okay, ya, lepas 6 minggu dia fine, tiada masalah. Okey, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian Prof pada hari ini sebab masa pun dah 11:06 dah sampai ke penghujung untuk punya program dan saya ucap terima kasih Prof, banyak ilmu yang saya dapat hari ini dan peserta dosen dapat pada hari ini, benda-benda yang berkaitan dengan kesihatan ini. Masyarakat kadang-kadang tu dia tidak arif sepenuhnya Prof, dan dengan perkongsian Prof insya-Allah dapat membantu sedikit sebanyak dapat membantu kefahaman bagi kami dan para peserta untuk memberi perhatian terhadap perkara-perkara berkaitan dengan masalah jantung di kalangan kanak-kanak. So untuk para peserta, saya lihat di sini dah ada borang kehadiran dan ECG penyertaan dan sila isilah untuk dapat sijil tersebut dan juga jam latihan untuk pakai tangan UKM. Dan sebelum tu Prof, saya ucap banyak-banyak terima kasih Prof. InsyaAllah akan datang kita akan berjumpa lagi Prof dengan tajuk-tajuk yang berlainan pula berkaitan dengan masalah kesihatan. Mungkin lepas ni masalah kesihatan jantung di kalangan orang dewasa pula Prof kan dan sebagainya lah. Itu perlu pakai jantung dewasa. Dia tak sama. Pakai jantung dewasa pula. Okey betul. Pakai jantung dewasa. So insya-Allah berjumpa lagi Prof lepas ni akan datang insya-Allah. So terima kasih lagi sekali Prof. Sekian, terima kasih dan terima kasih kepada peserta. Saya lihat kat sini ada 179 orang. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.